أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita dapat meneruskan dalam My Quran Time, baca faham amal, dan pada hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita memulakan hari Isnin ini untuk sama-sama kita bagi ibu ayah yang berada di rumah ya, mungkin hari ini sudah pun ya pagi tadi memulakan hari dengan anak-anak yang ada PDPR sudah siap siaga, dan pada jam 12 ini dalam mungkin persediaan untuk makan tengah hari ataupun ada yang berada di pejabat, kita mengambil kesempatan ya untuk berhenti sebentar nu'min sa'ah ya, ijlis bina nu'min sa'ah, untuk kita mengingatkan, menyegarkan iman kita bersama dengan Al-Quran. Dan hari ini kita berada pada juz yang ke-13, surah yang ke-14, surah Ibrahim ya, surah yang amat penuh dengan panduan untuk kita memaknai kepentingan Al-Quran, bagaimana perjuangan Al-Quran. Quran ni bukan sekadar dibaca tetapi untuk diperjuangkan dalam diri kita, dalam masyarakat, dan inilah yang kita akan lihat bermula daripada ayat yang pertama. Mari kita sama saksikan kepada sinopsis bagi halaman 255. Bermula daripada ayat yang pertama, apakah kandungannya? Ia bercerita tentang Al-Quran ya, tentang tujuan penurunan Al-Quran, celaan terhadap orang kafir, dan penjelasan bahawa Rasul datang dengan bahasa kaumnya. Seterusnya pada ayat yang kelima kita akan melihat salah satu contoh ya, seorang nabi, seorang rasul yang berjuang mengeluarkan kaumnya daripada kegelapan kepada nur, iaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan apakah nasihat kepada kaumnya? Kita baca dulu hari ini ayat 5, dan esok nanti kita akan lihat salah satu daripada perkataan yang selalu kita dengar, wala in syakartum la azidannakum ya, la in syakartum la azidannakum. Itu esok. Jadi hari ini sama-sama kita nak baca ayat 1 hingga 3. Kita mulakan dahulu dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita baca ayat 1 hingga 3 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Syukur pada pagi ini, pada hari ini dapat sama-sama kita meneruskan lagi surah yang baru, surah demi surah kita melangkah dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kali ini kita nak belajar pula surah Ibrahim. Biasa dengar je surah Ibrahim ni, isi kandungan dia kadang-kadang dengar, kadang-kadang lupa, macam itulah Ustaz. Tapi insya-Allah kita nak belajar satu persatu ayat daripada surah Ibrahim. Dan kita mulakan daripada ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Kita baca dahulu insya-Allah. Tadi kita dah melihat sinopsis bagaimana antara ayatnya ialah tujuan Al-Quran diturunkan, dan ada pada ayat yang akan kita baca sebentar nanti supaya kita lebih kuat dan lebih bermotivasi untuk mengetahui isi kandungan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah 3 ayat bermula daripada surah Ibrahim pada hari ini, surah Makkiyah yang mempunyai 52 ayat. Surah Makkiyah ini sebagaimana yang kita bincang sebelum ini juga Ustaz ya, surah Ar-Ra'du juga surah Makkiyah yang menceritakan tentang keimanan ya, memberi motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang berjuang di Mekah, dan juga untuk kita ya, sama ada kita ni di Mekah ya ataupun di Malaysia, tetapi poinnya ialah untuk melonjakkan keimanan dalam diri kita ya. 2/3 daripada al-Quran ini penuh dengan surah-surah makkiyah, ada yang panjang ya seperti surah Ibrahim ataupun ada yang pendek seperti surah An-Nas contohnya. Jadi apakah kepentingan untuk kita mengetahui surah Ibrahim ini? Surah Ibrahim Ustaz, sebenarnya Nabi Ibrahim namanya sudah pun dinyatakan seawal surah Al-Baqarah. Betul. Ya. Dan bila cakap tentang surah Ibrahim ini, salah satu perkaranya ialah doa Nabi Ibrahim untuk utuskan rasul yang akan tilawah, yang akan melaksanakan tazkiyah, melakukan ta'lim. Apa maksud tilawah? Membacakan al-Quran. Kemudian apa lagi? Tazkiyah, membersihkan ya, pencemaran ataupun sesuatu yang kotor dalam diri dan juga dalam masyarakat. Selain itu untuk mengajarkan peraturan-peraturan al-kitab dan juga al-hikmah. Jadi Nabi Ibrahim diangkat namanya dalam surah ini walaupun ada pada surah-surah lain kerana ia bercerita tentang transformasi. Ya, perubahan yang kita nak bina dalam masyarakat. Seawal zaman Nabi Ibrahim, beliau melakukan transformasi, diteruskan oleh nabi-nabi, rasul-rasul seterusnya sampailah kepada Nabi Muhammad. Dan kita, jika kita ingin melakukan transformasi, surah yang agak panjang surah Ibrahim, tapi kalau surah pendek sedikit surah Al-Jumu'ah Ustaz, yang kita akan tengok nanti pada juz 29 nanti ya. Surah Al-Jumu'ah pun ada respon kepada doa-doa Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana kita kalau nak membuat perubahan dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam individu, sebenarnya ada di dalam surah Ibrahim dan juga surah Jumaah di samping surah-surah yang lain. Jadi surah ini di sebelahnya, sebelum ini kita mendalami surah Ar-Ra'du. Kalau kita perasan pada ayat yang ke-41 ya, 41 iaitu Allah menyatakan anna na'til arda nanqusuha min atrafiha, iaitu Allah akan, sesungguhnya kami mendatangi daerah ini, nangkusuha, kami menguranginya daripada tepi.
Apa maksudnya yang kita dah belajar semalam, iaitu bumi Mekah Ustaz ya. Bumi Mekah dia ni berada di tengah lah contohnya, tetapi Allah bawakan nanqusuha, Allah kurangkan daripada tepi. Maksudnya ada orang daripada tepi yang akan mula mengurangkan kuasa yang zalim berada di Mekah itu, iaitu kita bercakap tentang daripada Najasyi ya, daripada Habsyah, daripada Madinah. Kalau kita perasan, daripada tepi-tepi itulah yang akhirnya kuasa kezaliman di Mekah itu habis dan akhirnya berlakulah Fathu Mekah. Itu message daripada hujung surah Ar-Ra'd diteruskan oleh surah Ibrahim ini sendiri. Jadi bermulanya dengan ayat nombor 1, Alif Lam Ra. Seperti biasa Ustaz ya, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra. Huruf muqataah yang bermaksud huruf potong ini menunjukkan bahawa Allah memanggil, menyeru kepada kita. Dalam masa yang sama kita tak tahu tak tahu. Maksudnya Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawa dengan kita tidak tahu, sikap kita merendah diri, mengaku saya ni tidak tahu walaupun dah baca banyak kali surah ini, itu akan membuka pintu hidayah daripada kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ayatnya lebih kurang macam dalam surah Al-Baqarah Ustaz, bila Allah cakap Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya, tapi di dalam surah Al-Baqarah tidak ada istilah biizni rabbihim. Pasal yang itu Allah menjadi pelindung yang akan memastikan orang beriman pasti Allah akan tolong keluarkan ya dari masa ke semasa daripada kezaliman. Apa maksud kezaliman? Adakah mesti, dulu saya ingatkan zalim ni mesti kena jadi menteri, lepas tu menzalimi rakyat. Saya selalu saya dengar dalam khabar ya. Tipu orang, pukul orang. Betul, itu menzalimi kan. Tetapi rupanya menzalimi ini kalau katakan saya type dekat Facebook ya, kutuk orang tertentu ya, ataupun saya akan katanya saya guna Facebook untuk menularkan berita-berita yang tidak benar ataupun memecah belahkan kepada masyarakat atas kebatilan, maka itu juga adalah satu kezaliman. Maksudnya apa sahaja dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam kehidupan kita, itu adalah kegelapan ataupun kezaliman. Jadi kitab Al-Quran ini, kitabun anzalna, diturunkan, kami turunkannya kepadamu wahai Muhammad, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh manusia. Peranannya apa? Peranannya Allah terus jelaskan, litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur, iaitu untuk selalu mengeluarkan, dalam fi'il mudhari' Ustaz ya. Fi'il mudhari' ini continuous tense, selalu mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan dalam bentuk jamak plural kepada satu cahaya. Apakah cahaya itu? Cahaya Allah Subhanahu Wa Taala biizni rabbihim, dengan izin daripada Tuhannya, ila siratil azizil hamid, kepada jalan al-aziz al-hamid. Banyak sangat permata daripada ayat pertama ni Ustaz ya. Sehingga kan ia menjadi satu kaedah di mana kalau kita ada zulumat, maksudnya kita ada banyak masalah, menimbulkan persoalan, nur adalah daripada Quran sebagai solusi. Kesannya apa? Bila kita baca Quran ini Ustaz ya, satu ayat ini kita boleh keluarkan banyak soalan. Banyak soalan. Dia punya jawapannya satu ayat saja. Malah sebenarnya kalau kita ambil ayat pertama surah Al-Baqarah itu, Alif Lam Mim, itu adalah penyelesaiannya. Dia punya soalannya apa? Bagaimana nak memastikan orang baca Quran dapat hidayah? Jawapannya apa? Alif Lam Mim. Bagaimana saya kalau saya buntu dalam kehidupan saya nak dapat ketenangan? Jawapannya apa? Alif Lam Mim. Banyak soalan di sekitar satu ayat sahaja. Mengapa? Kerana bila kita tahu bahawa kita buntu, kita tahu sahaja sebenarnya saya memang tak tahu. Saya tak tahu siapa yang betul, A ke B. Tapi kita terus sahaja menyeru pada Allah, ya Allah, aku tahu engkau yang tahu. Aku berdoa agar A dan B berbaik-baik dan saya nak menyokong kebenaran, ya Allah. Saya tidak akan menentukan kebenaran kerana engkau yang maha tahu. Itu adalah sikap orang yang baca Alif Lam Mim daripada surah Al-Baqarah. Alif Lam Ra dalam surah Ibrahim. Tidak sebagaimana kalau di zaman Mekah itu, mereka rasakan mereka tahu segala-galanya Ustaz ya. Kalau dia penyokong Quraisy contohnya, dia taksub pada Quraisy. Kalau yang daripada, kalau Umar dan Abu Bakar itu, dia punya kabilah dia itu berperang. Sampai berperang kerana apa? Kerana taksub.
dan perkara ini juga berlaku zaman sekarang. Suka pada A sampai kita idolakan A, sampai kita rasakan A tidak ada salah. Kalau kita suka B, kita puji lambung dia, tetapi sebenarnya itu adalah tanda bahawa alif lam ra itu perlu diangkat pengamalannya dalam hidup kita seharian. Jadi ini adalah ayat yang pertama. Kita nak baca balik semula Ustaz. Ayat pertama, belum lagi masuk ayat kedua ya. Ayat pertama ni banyak perkara, terutama bila Allah cakap litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Kalau siapa dengan baca Quran ini, dia akan dikeluarkan, dia akan diselesaikan banyak masalah kegelapan-kegelapan dalam hidup dia dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Okey, baik. Kita nak baca balik ayat pertama, dan di situlah antara tujuan besar Al-Quran diturunkan, litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Yang sekali lagi insya-Allah akan Ustaz Faz terangkan sebab ada Azizil Hamid di hujung tu Ustaz. Mungkin saya terang. Ustaz nak tahu tu Okey, saya pun suka juga tu. Ya, insya-Allah. Okey, kita baca ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sadaqallahul azim. Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, terang benderang dengan izin Tuhan mereka, iaitu jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Kalau kita guna kaedah ayat nombor 1 ni Ustaz ya, kita tanya soalan, apakah yang diselesaikan oleh ayat ila siratil azizil hamid? Itu soalan kan? Itu zulumat. Ya. Jadi kita pergi pada nurnya, apakah yang diselesaikan oleh ayat ila siratil azizil hamid, iaitu dengan izin Allah, dengan berpandukan pada kitab Al-Quran ini, manusia akan selesai banyak kezaliman-kezaliman. Setiap manusia akan mudah untuk terjatuh ke dalam kezaliman, tetapi kalau dia berpandukan kepada kitab, selalu dia baca dan jadikan sebagai perlembagaan. Ya, bukan sekadar Quran dibaca berkali-kali, difahami, tetapi kalau kitab itu sesuatu yang tertulis menjadi perlembagaan SOP dalam kehidupan, dalam membuat NGO, dalam menguruskan organisasi, maka ia akan membawa kita ke mana? Siratil Azizil Hamid. Dia macam surah Fatihah Ustaz. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, kita minta hidayah. Hidayah ke mana? Ihdinas siratal mustaqim, jadi Siratil Azizil Hamid. Di sini Allah letakkan istilah Al-Azizil Hamid. Sebenarnya kita nak berada di atas jalan yang benar ini tuan-tuan hanya dengan izin Al-Aziz. Hanya dengan izin Al-Aziz. Kita ni tak mampu untuk berada di atas jalan yang lurus tersebut. Tak mampu, ya. Jadi dengan kuasa Allah, maka kita dapat berada di atas jalan yang lurus. Itu sebabnya Al-Aziz ni ada kaitan dengan berkuasa, macam penguat kuasa. Kalau kita ikut peraturan, maka penguat kuasa tidak akan kacau kita, tak akan saman kita, ya kan? Tetapi kalau kita tak bayar parking contohnya, penguat kuasa akan keluarkan saman. Kalau kita ikut kitabun, perlembagaan yang Allah turunkan, Al-Aziz bukan sekadar tak kacau, malah menolong kita berada di atas jalan yang lurus. Ya, pasal kita jaga satu namanya perlembagaan Quran, maka Al-Aziz akan jaga kita, pimpin kita jalan yang lurus sampai kepada syurga. Dan yang keduanya apa tuan-tuan? Dalam masa yang sama, kita tidak akan dihina. Ada orang kata kalau ikut Quran, kalau saya baik sangat nanti saya dikecam. Sebenarnya yang akan dikecam apabila orang itu meninggalkan Al-Quran. Terutama pada waktu di Mekah itu, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipandang hina. Ya, pengikut-pengikutnya dipandang hina, orang-orang miskin. Tetapi sebenarnya pegang pada Al-Quran, tuan-tuan sekalian,
ia akan menyebabkan kita dipuji. Siapa yang memujinya? Kerana Allah Al-Hamid yang akan mengangkat nama kita di sisi para malaikat. Bila nama kita diingati, maka itulah yang menyebabkan kita mampu untuk dipuji dan tidak dikecam. Kita dah belajar daripada surah Yusuf tentang Nabi Yusuf dipuji kerana beliau memegang kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang kedua, Allah nyatakan Allah lah yang mempunyai, ya, Allah yang memiliki segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan kerana ditimpa azab siksaan yang sangat berat. Jadi Allah menjelaskan kepada kita realiti bahawa Allah Al-Aziz Al-Hamid yang dipuji itu, mengapa dipuji? Mengapa? Apa bukti bahawa Allah ini Al-Aziz? Kerana Allah lah yang memiliki segala yang di langit dan di bumi. Kita nampak matahari, kita nampak bulan, kita nampak bahawa Allah ini Al-Aziz. Bila kita tengok pada Allah menguruskan matahari, bulan, segala-galanya udara kita ini, kita tahu bahawa Allah lah yang layak dipuji. Setiap hari kita puji Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bagi orang yang nampak nur. Tapi orang yang dalam kegelapan, dia rasakan bahawa saya kufur, saya tak kisah, saya tumpang langit Allah, tapi saya tak nak menyeru ataupun menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan tengok macam mana proses tarbiyah dakwah daripada nabi-nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Itulah proses yang mereka lalui dan juga kita perlu lalui, membawa pada perkataan pilihan kita. Sama-sama kita saksikan, iaitu perkataan azza ataupun azaza, berkuasa ataupun hormat. Ya, dia bukannya berkuasa yang ditakuti, yang dibenci, tapi berkuasa yang dihormati. 120 kali disebut di dalam Al-Quran. Bila kita berada di atas Siratil Azizil Hamid, apa kesannya tuan-tuan? Kita akan diberi kuasa tetapi dihormati. Itu akan berlaku pada umat Islam jika umat Islam pegang betul-betul pada kitab. Tetapi kalau umat Islam tidak pegang pada kitab, dia dapat kuasa tetapi dia dibenci. Dia mungkin dipuji tetapi dia tidak ada kuasa. Jadi sumber kuasa dan pujian ini datang daripada Al-Azizil Hamid. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ Sadaqallahul Azim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang selamat, dan jauhkanlah aku serta anak cucu-cucuku agar tidak menyembah berhala. Ini adalah petikan Ustaz Fas, ya. Pada di hujung-hujung surah Ibrahim yang akan kita bacakan pada masa yang akan tiba nanti. InsyaAllah saya cuba bacakan sebentar tadi, mengingat tentang Nabi Allah Ibrahim, perjuangan yang besar. Kita baru saja menyambut Aidil Adha Al-Mubarak. Mudah-mudahan perjuangan itu sentiasa terus bersambung sehinggalah kita menjadi ibu ataupun ayah dan anak yang soleh, insya-Allah. Baik, kita nak belajar sikit tajwid pada hari ini. Hari ini tajwid berkenaan dengan perbezaan antara mad munfasil dengan mad muttasil. Kita dah belajar dua-dua mad, al-maddu wajib al-muttasil dengan al-maddu al-jaiz al-munfasil. Hari ini kita nak lihat apakah dia punya perbezaan, al-farqu
di antara kedua-dua mat ini. Kerana mat ni terlalu banyak, huruf mat yang bertemu dengan hamzah yang menjadi mat jaiz mufassil dan juga mat wajib muttasil ni sangat banyak dalam pembacaan al-Quran. Maka kita lihat di slide dulu. Tengok slide kita. Baik, hukum mat, perbezaan hari ini mat wajib muttasil yang pertama, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Adapun huruf mat jaiz mufassil, huruf mat alif waw ya tersebut bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Itu perbezaan. Mat wajib, huruf mat alif waw ya itu bertemu dengan hamzah dalam perkataan yang sama. Contoh kita baca minas sama. Contoh kalau kita lihat pada ayat yang kita baca akan baca nanti, itulah ayat yang keempat, man yasha. Dia tak boleh pisah sebab ada satu perkataan. Sambung pun kita akan sebut hamzah tu sama ada mati. Kalau kita wakaf, kita matikan, hamzah itu tetap disebut. Itu masuk mat wajib muttasil. Dia bersambung huruf mat dengan hamzah. Mat jaiz mufassil, huruf mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Maknanya huruf mat itu berada di hujung kalimah yang pertama, kemudian hamzah berada di awal kalimah yang kedua. Perbezaan seterusnya, mat wajib muttasil berlaku ketika wasal dan juga waqaf. Kita baca sambung ke ataupun kita nak wakafnya, tetap dibaca dengan mat wajib muttasil, dibaca dengan kadar panjang. Lebih pada dua lah maksud dia panjang tu. Okey. Adapun mat jaiz mufasil berlaku ketika wasal saja. Sebab dia dalam dua kalimah kan, dalam dua kalimah. Kalau kita wakaf maka tak jadilah mat jaiz mufasil. Contoh kita baca qalu inna, maka lu tu dipanjangkan sebab kita sambung. Adapun kalau kita berhenti pada qalu, kita mesti baca dua harakat, kembali kepada asal, mat asli semula. Okey, itu perbezaannya. Okey, yang ketiga, mat wajib muttasil dibaca dengan 4 dan 5 harakat, dan mat jaiz mufassil juga dibaca 4 dan 5 harakat. Dua-dua sama. Kalau boleh di hujungnya saya tambah sedikit, dipanggil taswiyatul mad, kesamarataan mat. Kalau boleh dalam Quran bila kita baca yang ada mat wajib ke mat jaiz, kita sama ratakan. Kalau kita pilih nak baca 4 pada permulaan mat jaiz mufassil, nanti bila jumpa mat jaiz atau jumpa mat wajib muttasil, kita juga baca dengan 4. Jangan kita baca sini 4 kadang 5, ini 4 kadang 5. Biar sama rata. Okey, wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk berkongsi tentang mad. Sebentar tadi Ustaz ada yang muttasil, ada munfasil. Jadi kita terus hari-hari sebelum ini pun sudah kita ikuti. Harapnya itu akan menjelaskan Ustaz menjelaskan lagi apa yang cara kita membaca, dan penting sebenarnya Ustaz nanti kita tengok pada ayat keempat bila Allah cakap tentang bilisani qaumihi liyubayyina lahum, dalam surah Yusuf pun Allah cakap tentang Quran diturunkan Quranan Arabiyya. Sebenarnya dia memberi cara fikir sebenarnya kepada kita semua. Bila kita mula baca dengan tepat, kemudian kita baca dengan kefahaman bahasa Arab Al-Quran, apa jadi? Dia punya world view, cara pandang kita kepada dunia berbeza. Itu yang dikomentar kalau tuan-tuan mengkaji tentang ilmu psikolinguistik, psikologi pada bahasa, yang kita akan tengok sebentar lagi. Jadi sebentar tadi kita sudah pun membaca ayat 1 hingga 3, dan ayat yang kedua Allah hujungkan wawailul lil kafirin min azabin syadid, iaitu sesaan ataupun celaka kepada ataupun tidak bertuah kepada orang yang kafir, orang yang memilih jalan kufur apabila Allah memberikan kepadanya nikmat. Salah satu nikmatnya apa? Sudah tentunya nikmat alam yang Allah uruskan ini Allah punya, tetapi masih lagi tidak bersyukur. Lebih kurang orang inilah Ustaz ada orang bagi air kepada saya lah contohnya, kemudian saya kata tak cakap terima kasih satu kan,
lebih daripada itu, saya ambil air tersebut dan saya baling air tersebut ke dalam tong sampah contohnya, depan orang tersebut. Itu tanda orang yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Jadi orang-orang yang kufur, Allah nyatakan sini, dah dapat oksigen, dah dapat macam-macam di atas muka bumi ini, tapi dia pergi baling dalam tong sampah, tidak gunakan akal untuk apa? Untuk mensyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan solat, dengan melaksanakan segala perintah yang Allah berikan. Jadi pada ayat yang ketiga itu buktinya apa sifat orang yang kufur ini yang mendapat azab. Yang pertama, yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Amat suka kepada dunia melangkau daripada akhirat, mengutamakan dunia. Apa maksud dunia? Sesuatu yang dana, yang rendah, kerana nak duitnya, nak untungnya. Untung duit tak ada masalah, tetapi apabila ia tidak mengikut nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya memang diseru untuk kita kaya, diseru untuk kita mencari pendapatan, diseru kita untuk menikmati apa yang ada di dunia, tetapi kalau ianya bersifat dunia, dia berbeza alam dan dunia, ustaz ya. Alam ini adalah sesuatu yang perlu kita raikan, perlu kita syukuri. Tapi kalau dunia, sesuatu yang dana, rendah. Jadi kehidupan dunia adalah kehidupan yang tahap rendah, padahal kita nak menuju kepada tahap yang lebih tinggi dengan mengamalkan nur Allah Subhanahu taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kufur itu wayasudduna an sabilillah, menghalang daripada jalan Allah. Orang nak buat baik dihalang, ya. Kalau katakan orang itu nak berdamai dihalang, ya, lebih suka bergaduh daripada didamaikan. Yang itu jangan kita terlibat, tuan-tuan ya. Kita sebagai orang awam ataupun yang tak tahu, kita tunggu dulu, tengok, cari dulu cahaya. Jangan sekadar kita nak sekadar join ataupun ikut sahaja. Yang kedua. Dan yang ketiganya, wayabghunaha iwaja. Orang kufur, ya, dia bukan sekadar menghalang, tetapi dia cuba membengkokkan fakta-fakta. Dia delete fakta, ataupun dia mungkin dia cuba untuk memesongkan ajaran kebenaran yang ada dalam kehidupan kita. Jadi Allah menyatakan ulaika fi dhalalim ba'id, ini adalah kesesatan yang amat jauh, ya, kesesatan yang amat dahsyat yang Allah ingatkan kepada kita, jangan ambil. Kerana apa? Kerana kita dibekalkan cahaya untuk berada di atas jalan yang lurus ini sendiri. Jadi kita nak baca bagaimana ada orang yang degil nak dibawa kembali kepada jalan Al-Azizil Hamid. Inilah tugas Rasul dan juga tugas kita yang beriman dengan Rasul pada ayat 4 dan ayat 5. Jom kita baca. Baik, alhamdulillah kita dah berada pada dua ayat terakhir, ayat 4 dan 5. Alhamdulillah kita dah nampak tadi macam mana orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, di antara penyebab yang menyebabkan kita boleh jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita sentiasa diberi peringatan lah, sebab itulah penting baca Quran ni. Kalau kita jauh pada Quran, makin lama kita akan jauhlah dengan akhirat, dengan Allah. Tapi kalau kita dekat dengan Al-Quran, peringatan demi peringatan tu menjadikan kita semakin lama semakin tak lari, Betul. Walaupun kadang-kadang mari ada semangat tak semangat tu biasalah. Kadang-kadang ada mood tak ada mood, tapi kalau ada Quran, insya-Allah mudah-mudahan dia tak lari jauh. Tapi kalau kita makin jauh dengan Quran, baca tak nak tadabbur dengan Quran, hati kita akan jadi kosong. Subhanallah. Baik, kita baca dua ayat terakhir, ayat 4 dan ayat 5, untuk kita mengetahui apakah isi kandungannya pula, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ
وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah dua ayat daripada ayat 4 dan 5 daripada surah Ibrahim meneruskan ya perbincangan kita. Kalau tadi ayat yang ketiga bercerita tentang orang-orang yang kufur, yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau di dalam Al-Quran ini ustaz ya, kalau kita baca dalam Al-Quran bila ada sifat orang kafir, jangan pula ada yang kata oh ini untuk orang kafir yang bukan IC-nya Islam kan. Tetapi sebenarnya Allah bawakan yang paling baik dalam Al-Quran dan ada orang yang paling tak baik ya. Jadi bila kita tengok pada orang yang baik itu ciri-cirinya, kita berdoa ya Allah moga-moga saya dapatlah buat sampai jadi yang terbaik. Dalam masa yang sama ialah bila kita tengok kepada orang-orang ciri kafir ya, mungkin kita tidaklah jadi orang yang kafir tetapi kita nak tengok ciri-cirinya itu ya Allah lindungi saya daripada mencintai kehidupan dunia berbanding akhirat. Kan kita doa ya Allah jauhkan kami daripada menghalang perkara kebaikan dan juga memesongkan kebenaran yang ada dalam kehidupan. Jadi kualitinya, cirinya itu yang kita kena lihat, bukan sekadar label. Ya kalau kita tengok label mungkinlah kafir. Oh saya bukan orang kafir kan. Tetapi cirinya itu yang kita perlu ambil pelajaran. Kalau tidak kita tidak ambil nur daripada setiap ayat yang Allah berikan. Baik. Jadi apakah peranan Rasul bila mengetahui dalam hidup di dunia ini ada orang yang degil tuan-tuan ya, wama arsalna, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab. Kita mungkinlah orang Melayu ustaz ya. Kita rasul dah habis, tetapi kita kena faham risalah nabi itu dengan bahasa kita. Dengan bahasa kita. Itu sebabnya bagi orang yang belajar Al-Quran, program My Quran Time ni kita cakap bahasa Melayu ustaz kan, dan kita cuba guna bahasa Melayu yang standard, yang boleh difahami. Kerana apa? Kerana saya bukan rasul. Saya adalah orang yang beriman dengan rasul, nak ikut rasul iaitu sampaikan mesej kan. Risalah itu namanya bahasa Melayunya message. Kadang-kadang orang cakap risalah nampak bahasa Arab kan. Ana anta, tapi ana anta saya pun tak faham kan. Ana tu awak ke, anta ni saya ke kan. Jadi tuan-tuan tak apa, kita guna saya pun okey kan. Ana pun boleh, I pun boleh, tak ada masalah kan. Poinnya ialah liyubayyina lahum. Yang pentingnya ialah apa? Untuk memberi penjelasan. Asalnya memang bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab ini kerana dengan bahasa Arab ini tibyan ataupun penjelasannya itu jadi amat daqiq ataupun amat tepat ya. Itu peranan bahasa Arab. Tetapi selepas itu peranan orang-orang yang nak menyampaikan mesej daripada rasul ini juga perlu menguasai bahasa kaum. Maksudnya kalau saya bahasa Melayu lah ustaz kan, kemudian kalau katakan nak cakap dengan orang Inggeris contohnya, orang Amerika ke, kenalah bahasa Arab, bahasa Inggeris. Kalau macam ustaz bahasa Arab contohnya kan, kena menguasai bahasa. Ini adalah mesej kepada cikgu-cikgu, adik-adik yang sedang belajar betul-betul bahasa Melayu, belajar betul-betul. Kalau belajar bahasa Inggeris, belajar betul-betul. Yang di sekolah agama ada yang kata belajar bahasa Arab ni nahwu sarah ni pening kepala ustaz ya. Belajar betul-betul. Pasal apa? Kalau kita tak belajar betul-betul bahasa Melayu, ketika kita bercakap orang boleh kenal pasti. Dia punya perbendaharaan kata dia ini tidak cukup, ataupun dia punya nahwunya tidak betul, ataupun lebih daripada itu ialah ketika dia cakap bahasa lain, contohnya kan grammar, dia nak terjemah ke dalam bahasa Melayu tu dia tak ada perbendaharaan kata. Disebabkan apa? Disebabkan dulu tak belajar betul-betul bahasa Melayu. Mana ustaz kalau orang kata apa? Belajarlah banyak bahasa supaya tak ditipu orang. Betul tak? Betul. Memang betul ya. Apatah lagi kita tidak mahu ditipu dalam beragama ustaz. Itu penting tu. Kadang-kadang kita rasa macam kita tahu bahawa Allah beri rahmat ya, Allah sayang contohnya kan. Okey, jadi kita kena faham apa maksud sebenarnya Allah memberi rahmat. Rahmat itu apa kan? Jadi kita bila faham betul-betul itu, kita tidak akan terpesong. Dalam ayat ini Allah cakap fayudillullahu may yasha wa yahdi may yasha.
Allah menyesatkan siapa yang Allah inginkan dan Allah memberi hidayah pada siapa yang Allah inginkan. Apa maksud di situ? Allah lah yang berkuasa menyesatkan, memberi hidayah. Tetapi bagi kita, peranan kita ialah kita cuba menyampaikan mesej dengan jelas, kita belajar mesej-mesej yang jelas agar akhirnya kita mendapat hidayah daripada Allah. Tapi kalau kita tak nak belajar betul-betul, kita cakap dengan orang pun faham tak faham dalam bahasa mereka, sudah tentunya mereka akan kabur dan akhirnya kita tidak mendapat bersama dengan wahwal azizul hakim. Sekali lagi ustaz ya, ada di hujung itu wahwal azizul hakim, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Kalau tadi kita dah bincang dah siratil azizil hamid, kali ini Allah memberi penekanan kepada al-azizul hakim. Salah satunya apa? Allah lah yang berkuasa untuk menyesatkan ataupun memberi hidayah. Jadi kita jangan kata kalau saya berceramah, saya sampaikan sepatutnya orang faham. Tak, sebenarnya Allah lah yang berkuasa. Dalam masa yang sama, kuasa Allah ini bijaksana, ya. Allah bijaksana. Jadi bila kita makin bersama dengan al-Quran, bijaksana, al-hakim ini satu bijaksana dan yang keduanya tepat, ya, penuh dengan hikmah, kita akan dapat belajar dan membuat keputusan dengan tepat bila kita bersama risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara kita membuat keputusan lain. Orang lain masih lagi blur, tak jelas, kita sudah tahu sebenarnya saya kena ambil pendirian begini ketika berhadapan dengan konflik beberapa pihak dalam satu masa, contohnya. Dan inilah yang ditugaskan, yang dilaksanakan oleh Nabi Musa. Kita baca sekali lagi ayat nombor 5 untuk kita melihat bagaimana Nabi Musa sebagai contoh menyampaikan risalah dan kita juga sama-sama ingin mencontohi Nabi Musa. Silakan Ustaz. Baik, jom sama-sama kita membaca ayat yang kelima, muka surat yang ke-255 surah Ibrahim, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله. Sadaqallahul Azim. Ayat yang kelima ini menjelaskan kepada kita bagaimana modus operandi, ya, bagaimana pelaksanaan dakwah Nabi Musa yang juga dilakukan oleh nabi-nabi lain. Yang pertama, bawakan ayatina, ya, bawakan mukjizat-mukjizat, kerana mukjizat ini mengeluarkan daripada kegelapan pada nur. Mukjizat yang masih ada sampai sekarang apa tuan-tuan? Al-Quran yang pertama. Yang kedua, wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingat balik kepada hari-hari susah di mana Allah tolong, dan bagaimana menguruskan kesusahan ketika pandemik zaman ini tuan-tuan. Ada dua perkara, sabar dan kita bersyukur, ya, bukan sekadar sabar tapi kita bersyukur kerana sabar ada ujian yang melanda, ada orang-orang yang kita sayangi dipanggil oleh Allah Subhanahu taala, tapi kita bersyukur kerana Allah masih lagi memberi kita hidayah daripada Al-Quran dan kawan-kawan kita yang dipanggil itu pergi atas dasar Islam. Inilah cara kita menguruskan, membawa kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama pada halaman 255, manfaatkan Quran untuk menyelesaikan pelbagai masalah. Yang kedua, utamakan akhirat agar dipandu Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga, sabar dan syukur perlu dibina menghadapi ujian dan nikmat yang Allah berikan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Moga-moga Allah kabulkan doa kita untuk kita menjadi orang yang sentiasa bersama Al-Quran, sentiasa kita flashback kepada hari Allah tolong kita dan kita sabar dan syukur. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam masyarakat menerusi tabung gerakan Al-Quran, satu wadah untuk tuan-tuan menyumbang dan kita sama-sama sampaikan kepada masyarakat dan terus kita dapat bersama dengan Al-Quran pada setiap masa mengeluarkan daripada kegelapan menuju cahaya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siaran ulangan pada malam ini dan juga pagi esok. Dan jangan lupa tuan-tuan menjaga keselamatan, kesihatan untuk kita sama-sama menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.